sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terkini, mahir dengan perkembangan teknologi. Jadi sekali lagi terima kasih, selamat berjaya dalam bidang masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Sailon atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Kita harap akan memberikan satu panduan kepada guru-guru dan juga calon-calon SPM bagi tahun 2022. Baik, tanpa melengahkan masa, saya serahkan bengkel kita ini. Sebelum itu saya ingatkan, bengkel ini terdiri daripada 3 siri. Siri pertama iaitu pada hari ini, siri kedua akan berlangsung esok pada jam 8 pagi dan siri ketiga pada 16 hari bulan jam 8 pagi. Dan jadi kita ada 3 series dan saya bagi pihak PPMP akan menghantar kembali peringatan email kepada semua peserta beserta dengan attachment ataupun soalan yang akan digunakan dalam bengkel ini. Okay. Juga diingatkan para peserta sila matikan mic anda dalam keadaan senyap. Dan jika anda mempunyai soalan, sila buka mic anda dan boleh bertanya soalan. Okey, dengan itu saya persilakan Tuan Haji Nurisa bin Saleh untuk meneruskan bengkel kita pada hari ini. Majlis mempersilakan. Terima kasih Ibu Suhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub dawaiha wa fitam dan shifaiha wa nur absar wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yasit asri rabbi tamim bi khair, rabbi yasit asri rabbi tamim bi khair, rabbi yasit asri rabbi tamim bi khair. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi yang berusaha lagi saya hormati Tuan Haji Sailon, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran merangkap Pemangku Pengarah Pelajaran di Johor, Cik Harun Nizam Ramlan, penolong Kawan Matematik Sains. Saya tak berapa familiar lah dengan tu Cik Harun Nizam, Cik Suhi pengerusi PPMP Matematik Tambahan Negeri Johor. Rakan-rakan guru yang saya segani, lagi saya kagumi, pelajar yang saya kasihi. Jadi alhamdulillah pada hari ini, pada ketika ini, pada saat ini kita dapat bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita buat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat keselamatan dan keredaan Allah SWT insya-Allah. Saya bukanlah manusia yang hebat, saya bukan manusia yang bijak, saya manusia yang serba kekurangan. Kata orang menentak tidak mutus tali, berantuk tidak melembang bumi, kain basah kering di pinggang. Bagai melukut tepi gantang, ada tak bertambah, pergi tidak berkurang. Saya ibarat teratai di tasik yang kontang, pucuk tidak mencapai awan, akar tidak menjejak bumi. So jika ada kesilapan, jika ada apa saja kata yang tersedap mata memandang, tidak sedap telinga mendengar, saya perkaliban ampun dan maaf sebab semua manusia melakukan kesilapan. Kata orang bumi mana tidak hiper dan lautan mana tidak bergelora, pinggan mana yang tidak letak, air mana yang tidak berpecah. Sungguh panjang sekitali jala, buat sampiran kain pelikat. Apabila sudah program bermula, belajar bersungguh supaya berkat. Sungguh tinggi pohon bidara, tinggi lagi pohon berangan. Jari disusun, bermulalah bicara, salah dan silap dicaci jangan. InsyaAllah saya buat itu spontan je mudah-mudahan itulah orang matematik boleh berpantun. Maksud apa? Kita boleh berusaha, kita boleh berjaya kalau kita berusaha. Saya bukan orang bahasa, tetapi kenapa saya boleh berpantun, saya boleh buat peribahasa betul? Sebab kita berusaha. You nak hebat, you nak bijak, you nak cerdik, you nak pandai, kena berusaha. InsyaAllah. Okey, rasa kita mulakan. Baik, untuk pemprograman linear kita ada 3 perkara saja yang perlu kita belajar untuk dapat markah penuh 10 markah insyaAllah. Okey, pertama ialah bagaimana nak mengukir graf. Mengukir graf pula ada 3 perkara. Sebab tu saya bila buat, saya cerakinkan satu persatu. Kita bukan mudahkan kita cerakinkan langkah-langkah. Graf ada 3. 1.
graf X sama dengan A. Ringkasan pada pasti X sama dengan A. Y sama B. Masa ini kita buat satu garis. Yang sekali dengan pasti Y pasti X. Itu yang pertama. Yang kedua ialah graf Y sama MX sama C. Di mana kecurangan ini adalah positif. Gantikan X sama dengan kosong. Ini semua nota-nota. Tak apa insyaAllah. Semua saya akan buat. Ketiga graf kecurangan negatif. Jadi saya buat dalam bentuk A, X tambah B, Y, minta B, Y sama dengan C. Okey, semua ada notasi. Satu persatu akan bintang, akan kusuk terlekan, yang sakit kita ubatkan, yang bermasalah kita selesaikan. Baik, kemudian mencari ini ialah 4. Maka saya buat garis Y sama 4 di sini. Baik, ini saya buat laju sikit tapi lepas ni saya akan buat dulu Y sama 4. Maksud pelajar, yang ini sepatutnya tidak ada masalah. Sebab ini paling simple. Baik, kalau saya laju, tolong beri. Okey. Baik. Pelajar, tolong buka. Cikgu laju sangat. Jangan awak pergi pada chatting ke atau PM saya. Sebab mungkin saya tak dapat baca Terus beritahu cikgu laju sangat. Okey. Saya rasa bentuk pertama tak ada masalah. Simple. Kalau X sama 2, tengok X2, buat garis memotong pasti X. Kalau X sama dengan 8, potong pada pasti X sama dengan 8. Kalau Y sama dengan 7, potong pada pasti Y sama dengan 7. Okey. Sekarang apa yang saya pelajar ialah graf ini pelajar. Okey, sekarang saya nak temu pelajar baik dengan menggunakan skala. Okey. 2 cm kepada 1 unit setiap Okey. Bagaimana kita Y sama dengan 2X tambah 1. Baik. Biasa pada saya selalu kalau saya penanggapan biasa kita belajar akan ambil 2 titik. Kita sambungkan. 2 titik sangat baik. Sebab Y berapa pelajar? Berkali Y berapa?
perkali Y. Berapa di depan dia? 1. 1. Cantik. Perkali X. 2. 2. Jadi maksud pelajar, apa yang perlu buat pelajar? Bergerak secara songsang. Maksud dia tadi, perkali X sila 2. Maka X akan bergerak sebanyak 1, dia songsang. Y akan bergerak sebanyak 2. Itu maksud dia. X akan bergerak, dia songsang. Y1, X2. Jadi maksudnya X akan bergerak sebanyak songsang iaitu 1, Y akan bergerak ikut X perkali X 2. So macam mana saya buat pelajar? Bermula daripada 1 pelajar, X akan bergerak sebanyak 1. X1, Y2, 1, 2. Itu titik yang kedua. Daripada sini, X1, 1, Y2, 1, 2. Itu titik seterusnya. X1, Y2, 1, 2. Itu titik seterusnya. X1, Y2, 1, 2. Seterusnya pelajar, lepas tu pelajar, jawapan kita confirm cantik, confirm tepat, confirm G2, confirm ganti pasti betul. Baik, awak sambung pelajar dan jawapan awak semua tepat kena pada satu garis. Baik, itulah graf Y sama dengan 2X tambah 1. Okey. Ingat pelajar, saya nak faham tu pelajar. Konsep saya bagi awak teknik sangat simple. Saya dah reka untuk semua sama ada pecahan ke pelajar, confirm, guarantee, pasti, sure, betul. Jadi ingat pelajar, pertama X kosong. Selepas X kosong, kita dapat 1. Jadi 01 di situ. Saya gunakan pen biru supaya nampak jelas. Kalau pakai pen yang ini, dia tak berapa jelas. Okey. Kemudian, tengok perkali Y. Y ialah 1, X ialah 2. So, pergerak kereta akan songsang. Maksudnya, X akan bergerak 1, Y akan bergerak 2. Baik, contoh yang kedua. Kalau saya buat Y sama dengan 3X tambah 2. Okey pelajar. Y sama dengan 3X tambah 2. Okey pelajar. Saya nak dengar daripada suara daripada pelajar. Okey pelajar. Apa langkah pertama pelajar? X kosong. Very good. Bila X kosong, Y berapa? 2. Y 2. Okey tengok. Baik, Y1, X3. So, X akan bergerak berapa banyak? 1. Songsang. X songsangkan. X bergerak berapa banyak? 1. 2. Y? 3. Okey, maksud kita buat daripada 2, 1. 1, 2, 3. Wah. 1. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. Simple. Maka ambil pembaris dan garis. Dan jawapan awak confirm, guarantee, pasti, sure, tepat. Baik, ini ialah Y sama dengan 3X tambah 2. Okey. Kalau graf kita ini. Okey pelajar. Kalau laju beritahu pelajar tolong saya betul-betul usaha. Saya tak buat benda kalau saya tak tolong awak. Saya cuba sedaya upaya untuk pelajar-pelajar yang lemah, lukis graf, dia sangat simple. Baik. Biasa Y ialah 2/3X. Jarang ada, sebenarnya kalau saya tengok, kita tengok yang lepas-lepas dalam pengatur ucaran linear, pemprograman linear, tidak ada tambah 1, tak ada tambah 2. Tapi tak apa. Saya buatlah tambah 1. Okey, bagaimana saya buat pelajar? Dengar baik-baik pelajar. Simple je. Kalau X kosong, Y berapa? 1. Bagus. Jadi saya tandakan 1 di sini pelajar. Okey, bagaimana pergerakan pelajar? Baik, Y 2/3X. Jangan tengok 1 ni. Kalau saya songsangkan dapat apa? 3Y sama dengan 2X, betul? Agak-agak X bergerak berapa? 3. Very good. Y bergerak berapa? 2. Jadi X bergerak 3, Y bergerak 2. 1, 2, 3, 1, 2. Habis. 1, 2, 3, 1, 2. Habis. 1, 2, 3, 1, 2. Selesai masalah kita pelajar. Dan kita sambungkan jawapan kita pelajar. Confirm, guarantee, pasti, sure, tepat. Y sama dengan 2/3X tambah 1. Maksudnya, tugas kita hanya ambil satu nilai saja, bergerak dengan secara songsang. Baik, ada siapa yang nak bertanya? Kalau laju, katakan laju. Kalau rasa tak boleh, beritahu saya pelajar.
Saya berpegang pada prinsip di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kalau tak dipecahkan ruyung, di mana dapat sagunya. Sari sebenang lama-lama menjadi kain. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ingat pelajar yang pipih tak akan datang melayang, yang bulat tidak akan datang bergolek. Baik, ada siapa nak tanya? Cikgu. Ya saya. Okey, terima kasih. Siapa? Boleh tak repeat sekali? Okey. Sebab laju sikit. Laju sikit. Okey, tak apa. Nak ulang. Okey. Semua sekali ke? Nak ulang semua sekali ke? Siapa tadi? Okey, tak apa. Begini Kalau saya buat Y sama dengan 2X tambah 3. Okey, pertama kalau X sama dengan kosong, Y adalah 2 darab kosong tambah 3, saya dapat 3. Siapa yang bertanya tadi? Yang ni faham tak? Okey, faham. Okey, jadi 03 berada di sini. Faham tidak? Yang itu 03. Okey. Very good. Okey, sekarang tengok. Coefficient of Y perkali Y adalah 1. Perkali X adalah 2. Betul? Itu faham? Okey, gue faham. Maka pergerakan kita akan songsangkan. Jadi maksudnya X akan bergerak sebanyak 1, Y akan bergerak sebanyak 2. Faham atau tidak? Okey, gue faham. Okey, Sebab dia songsang. Ya, lepas tu gerak kita dia menaik gini kan? Sebab gerak positif. Maksudnya daripada sini dia akan naik. X bergerak sebanyak 1. Jelas? Okey, jelas. Y naik 2. 1, 2 di sini. Sorry, dekat 3. X bergerak sebanyak 1. Y sebanyak 2 yang ini, betul? Betul. Okey, lepas tu X bergerak 1 daripada sini, bergerak 2 dapat yang ini, faham? Okey, faham. Okey, masih dah faham tu kan? Okey. Okey. Jadi masih saya buat satu lagi. Saya suka cerita macam ini, bagus belajar. Tak faham tanya. Baik, kalau saya buat Y sama dengan 3/4X tambah 4 lah contoh. Baik, kalau X kosong berapa? Y sama dengan 4. Jadi 4 kat sini. Jelas tak? Betul. Okey. Sekarang tengok. Jelas. 4Y sama dengan 3X. Betul? Naik kan? Betul. Okey. Sekarang songsangkan. Jadi X bergerak seberapa banyak? 4. Very good. Y 3. bagus. X bergerak 4 daripada sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dapat yang pertama? Dapat. Okey, dapat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okey, pelajar. Tolong beritahu saya pelajar. Susah sangat ke? Tak, Ibu. Baru faham. Cantik. Jelas, Ibu. Okey, bagus. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah. Pelajar, saya bercakap pelajar. Hari ini kita belajar buat gelar, buat maksimum 5. Besok kita belajar bagaimana dapat ketasaman. Lepas tu kalau habis semua, saya sambung beberapa topik secara spontan, insyaAllah. Pelajar, di Negeri Sembilan saya buat 3 slot untuk pelajar yang fokus, untuk pelajar-pelajar yang lemah. 4 slot untuk pelajar-pelajar tajuk yang berat. Pembedaan, kameran, trigonometri. Sangat simple. Dan saya tengok kalau betul program ni bagus, insyaAllah cikgu-cikgu, kalau cikgu betul bagi respon yang bagus, pada pelajar bagi respon bagus, saya akan bagi cikgu video trigonometri. Semua lengkap. Sangat lengkap. Sangat mudah. Tapi dengan syarat kita tengok program ni, okey tak okey. Kalau okey, kita akan teruskan, insyaAllah. Okey. Sekarang saya minta pelajar, dalam masa, sekarang ambil kita graf, skala kita masih gunakan 2 cm, 1 unit. Baik, saya tengok pelajar buat satu graf, buat 5 graf dalam masa 3 minit saja. Y sama dengan 3/2X tambah 1. Y sama dengan 3X tambah 2. Y sama dengan 5/3X tambah 1. Sebab dia semua positif, kalau negatif dia cerita lain. Baik, Y sama dengan 1/4 X tambah 1. Dalam sekali Y ialah 1/2X tambah 3. Okey pelajar. Sekarang dalam satu graf pelajar, saya tengok. Dan kalau betul kita dah ada tadi apa tadi? Grup baru tadi, cikgu Supu dah buat. Kita boleh masukkan jawapan dalam grup lah.
Ya. Kat mana cikgu letak grup tu? Dalam chat room. Cikgu pilih yang kedua sebab yang pertama tadi ada lain sudah ditolak. Atau kalau kita boleh buat satu channel Telegram yang baru, bagus tak? Okey, terima kasih. Saya dah masukkan tu. Jadi maksudnya awak boleh masukkan apa? Jawapan dalam grup kita boleh semak jawapan dalam grup tu nanti. Okey, siapa yang dah jawab boleh masukkan jawapan awak dalam grup Telegram. Saya akan semak. Okey, siapa yang dah siap, tak kira satu jawapan ke dua jawapan, masuk je dalam grup, kita semak jawapan. Betul ke salah? Jangan segan untuk bagi jawapan Salah tak apa. Okey, terima kasih Airinja. Ini soalan Y sama dengan 3/2X tambah 1. 1. Kita buat 2, 3. Okey, Tania. Betul jawapan awak. Airinja. Betul, Tania Bagus lah. Macam ni kan bagus. Siapa lagi masuk? Airinja. Sekarang buat soalan kedua dalam graf yang sama. Bagus, bagus. Saya suka respon ni. Mudah-mudahan belajar awak berkat. InsyaAllah. Ada satu lagi jawapan. Siapa ni? Shikin. Shikin untuk jawapan kedua. Y sama dengan 3X tambah 2. 1, 3. Tahniah Shikin. Dua jawapan awak dah betul. Alhamdulillah. Very good. Kita belajar macam kat sekolah ni Lagi tak yang menjawab? Okey, Alicia, Monica, saya tengok jawapannya. Wow, 2, 4, 5. Saya cek satu-satu jawapan. Monica dah jawab. 1. 1/4X tambah 1. 4, 1. Okey, tahniah Alicia, Monica. Alicia, sekolah mana Alicia? Alicia Monica, sekolah mana? Sultan Abu Bakar. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih. Yashwan Mahendran. Okey, ni siapa lagi seorang ni? Tengku Azhad. Tahniah Tengku Azhad, jawapan awak betul.
Yashwan, okey. Saya harap kalau boleh kita buat dalam graf supaya kita boleh apa? Berlatih buat jawapan dengan cepat. Okey, sangat bagus, sangat keterlaluan bagus dia. Okey. Tahniah pelajar, saya sangat suka. Okey. Baik. Jadi kalau tengok pada apa yang telah dibuat, secara umum saya rasa jawapan yang dibagi semua betul. Jadi ingat pelajar, apa maksud kecurangan kita adalah positif, masih dia nilai dia dekat sebelah kanan sentiasa positif. Apa langkah pertama? Okay, saya rakam semula supaya ingat dalam apa. Saya akan bagi video ya. Dalam nanti ya. Maksud pelajar, nampak saja positif. Pertama sekali pelajar, kosongkan. X kosong, Y berapa, kemudian pergerakan. Okey, sekarang bagaimana nak menjawab soalan ini pelajar? Okey. Baik, 3Y tambah 2X sama dengan saya letakkan sebagai 18. Okey, bagaimana nak buat graf ini pelajar? Baik, graf ini pelajar, kalau tengok pelajar, graf dia ialah 3Y sama dengan negatif 2X tambah 18. Graf dia ialah graf negatif. Bila graf negatif, graf kita dia akan berada bentuk seperti itu. Okey, bila negatif pelajar, saya nak nampak biar semua muka positif. Negatif, tanda negatif. Saya nak semua bersikap positif. Jadikan dia positif pelajar. Baik, bagaimana cara saya buat pelajar? Bahagi semua dengan 18. Maka saya dapat apa? 3Y per 18 tambah 2X per 18 sama dengan 1. Maka saya simplify Y over 6 plus X tambah per 9 sama dengan 1. Apa maksudnya pelajar? Pintasan pada paksi Y adalah 6. Maka ini ialah 6. Okey. Dapat 6 di situ. Pintasan pada paksi X ialah 9. 9 di sini. Baik, saya boleh sambung terus pelajar. Tapi saya takut bila sambung nanti tak dapat. Terutama kalau pembaris pendek. Jadi apa saya buat pelajar? Macam biasa. Tukar kedudukan. X bergerak berapa? 3. 3, bagus. Y bergerak berapa? 2. Jadi pelajar nak pergi daripada sini ke sini. Nampak tak? Ambil dari sini pelajar. X bergerak 3. 1, 2, 3. 1, 2. Tengok, X bergerak 3, Y bergerak 2. Sebab saya nak bergerak pada sini ke atas ini. Jadi X bergerak 3. 1, 2, 3. 1, 2. X bergerak 3. 1, 2, 3. 1, 2. Maka pelajar, dengan ini pelajar, saya tak bimbang supaya graf kita lari ya. Graf kita akan sangat keterlaluan tepat ya. Okey, terpandang pula. Pelajar, sangat senang. Tapi nanti ada masa dia tak jejak dua-dua. Sebab tu saya ajar dulu yang ini. Cara tetap sama. Awak bagikan mana yang ada letak. Baik, saya buat sekali lagi pelajar. Baik, ini adalah graf apa pelajar? 3Y tambah 2X sama dengan 18. Ingat pelajar, saya tak mau graf kita dalam sebutan negatif. Saya nak semua sebutan positif. So kalau sini pelajar, letak sini negatif. Tak mau, jadikan dia positif. Baik, bagaimana saya buat graf? Y tambah 2X sama dengan 10. Okey pelajar, apa saya buat pelajar? Saya bagi dengan 10. Sama dengan 1. Jadi saya dapat Y per 10 tambah X per 5 sama dengan 1. Jadi Y kita ialah 10, X kita ialah 5. Okey, macam mana pergerakan kita pelajar? X bergerak berapa banyak kepada saat ini? 1. Bagus. Y 2. very good. Jadi X 1, daripada sini pelajar, nak bergerak ke atas, jadi X bergerak 1, Y bergerak 2, 1, 2. X bergerak 1,
Y bergerak 2, 1, 2. X bergerak 1, Y bergerak 2, 1, 2. X bergerak 1, Y bergerak 2. X bergerak 1, Y bergerak 2. Dan pelajar, apa graf yang kita dapat pelajar? Ambil pembaris dan kita garis pelajar dan kita dapat jawapan yang sangat jitu dan sangat tepat. Jadi Y tambah 2X sama dengan 10. Baik, inilah teknik untuk kita mudahkan terutama pelajar lemah. Biasa kita nak ganti X kosong, Y berapa. Okey. Boleh? Cikgu, Baik. tapi yang last saya tak faham. Cikgu. Yang mana? Jangan kerja cikgu yang akhir-akhir tu. Baik. Sekarang saya bagi ni dapat faham tak? Dapat 10 dengan 5 faham? Tu, Tak, saya bagi Okey. dengan 10, Y per 10, 2X per 10 sama 1. Ini faham? Okey, faham cikgu, faham. Jadi pintasan pada pasti Y ialah 10. Okey. Pintasan pada pasti X ialah 5. Sekarang saya nak bergerak daripada sini pergi ke sini. Faham tak? Oh, okey, dia opposite. Okey, go. Yes, dia pergi sini. Sekarang tengok okey. pergerakan. Jadi X bergerak sebanyak ni Y1, X2. Jadi X akan bergerak 1, Y bergerak 2. Songsang songsang dia sama. Oh, okey, faham cikgu, faham. Okey. Bagus. Saya suka macam ni Yaswan, awak jangan segan untuk tanya. Jangan risau. Okey. Orang lain tak boleh bantu awak masa periksa. Yaswan sekolah mana Yaswan? SMK Gelang Patah cikgu. Gelang patah Banyak patah gelang Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Bagus. Saya suka je, jangan segan. Baik. Kalau saya buat okey. 3Y tambah X sama dengan 12. Ini lagi pening. Okey pelajar. Semua pelajar. 3Y tambah X sama dengan 12. Okey pelajar. Yang ini susah. Graf awak dia tetap gini pelajar sebab positif belah sini. Dia graf negatif, betul? Faham ni? Baik, bagi dengan 12. Apa saya dapat? 3Y per 12 tambah X per 12 sama dengan 1. Jadi Y per 4 tambah X per 12 sama dengan 1. Jelas tak yang ni? Jelas. Berapa? Y 4. X berapa? 12. Ada tak 12? Tak ada. Sebab tu kan pelajar, kalau awak guna cara biasa pelajar, awak kena cari kalau X kosong, X1, kadang tak dapat. X berapa yang sesuai? Jadi cara saya senang je pelajar. Dah dapat dekat sini pelajar. Sekarang nak bergerak ke bawah, betul? Nak bergerak ke bawah, betul? Betul. Okey. X bergerak berapa banyak? 3. Bagus. Y bergerak berapa banyak? 1. X bergerak sebanyak 3. 1, 2, 3. Y bergerak ke bawah 1. Dapat yang ini. Faham tak? Faham. X 3. 1, 2, 3. 1 kat sini. Faham? Faham. Lepas tu 1, 2, 3. 1 kat situ. Faham? Jadi titik kita ialah ini tadi. Kemudian 1, 2, 3. 1 ini. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3. 1 ini. Dan yang ini. Jadi ambil pembaris dan garis pelajar. Saya dapat yang ini pelajar. Bayangkan pelajar, kalau awak guna cara biasa pelajar, awak nak cari titik mana yang tepat, dia sangat susah. Maksudnya awak perlu satu titik cukup untuk dapat jawab semua soalan. Boleh tak pelajar? Boleh. Okey, gelang patah tadi. Apa Yaswan, faham? Macam separuh-separuh lah itu. Okey, apa yang awak tak faham? Beritahu saya. Yang last tadi masa cikgu garis. Okey, dapat ini faham? Y4 X12 faham? Okey, faham cikgu. Okey, Y4 12 tak boleh sebab tak dapat, faham? Faham. Lepas tu kan saya kata walau apa berlaku songsangkan. Okey. Macam nak sekarang nak bergerak ke bawah, macam nak songsangkan? X bergerak berapa? 1. Songsangkan. Oh, okey. So dah songsang X3 Y1. Sama lah nak okey, berkat sini. 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1.
1, 2, 3, 1. Sambung saja. Oh, okey. Okey. Okey, faham juga. Okey, tak apa. Jangan risau Saya tolong supaya saya belajar. Saya bersyukur bila awak datang nak belajar. Okey, kalau saya buat ini pelajar. Baik, saya buat ini pelajar. Y tambah 3X sama dengan 11. Lagi pening. Saya buat apa pelajar? Y per 11 tambah 3X per 11 sama dengan 1, betul? Betul. Baik. Boleh tak saya kecilkan ni? Tak. Okey. Tak boleh. Maksudnya saya boleh dapat Y11 saja kat sini. Sekarang faham? Faham. Kan nak bergerak ke bawah, betul? Betul. Okey, sekarang saya mulakan pelajar. Yashwan, dengar baik-baik. Saya dengar suara awak. Sekarang X nak bergerak berapa banyak, Yashwan? Kalau ini. Apa dia ke? X nak bergerak berapa banyak? X3, Y1. Kalau dah songsang Y3, X1. Y3, X1. Jadi, X akan bergerak sebanyak 1, Y akan bergerak sebanyak 3. Yang itu jelas atau tidak? Jelas. Okey, sekarang daripada sini kan, yang ada 11, bukan ini. Ini tak boleh sebab dia pecahan, betul? Betul. Baik, sekarang bergerak X1. 1 di sini, betul? Okey. Y3 nak bergerak ke mana? Ke atas ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. 1, 2, 3. X1. 1, 2, 3. Betul? X1. 1, 2, 3. X1 tak cukup. Itu je yang kita dapat, betul? Jadi ambil pembaris dan garis. Baik, itulah graf kita. Sangat simple. Okey, faham. Sebenarnya pelajar yang menjadi duri dalam daging, menjadi gunting dalam lipatan, menjadi api dalam sekam, menjadi musuh dalam simut, menjadi musang berbulu ayam pelajar, inilah pelajar. Kalau kalau buat X kosong, Y berapa? Lepas tu X berapa? X1 ke X2, kadang-kadang tak boleh dapat jawapan ni. Kena cari banyak kali. Tapi dengan cara ni dapat satu je cukup, lepas tu gerakkan. Okey pelajar. Cuba saya buat satu lagi soalan. Okey, 2Y tambah 3X sama dengan 20. Kita buat ni lah. Sorry pelajar. Okey, saya takkan ni Y tambah 3X sama dengan 18. Okey pelajar. Okey pelajar. Positif, negatif, kecunan? Negatif. Negatif sebab tak sebab negatif. Bila negatif gerak kita macam tu pelajar. Baik, sekarang pelajar kita bahagi semua dengan berapa? 18. Y per 18 tambah 3X per 18 sama dengan 1. Baik, Y per 18 boleh kita cakap? 3 dengan berapa? X per 6 sama dengan 1. Baik, maksudnya X sama dengan 6. Dapat kat sini. Y kat atas berapa? 18. Tak ada. Tak ada tak apa. Macam mana saya nak gerak? Beritahu saya. Y gerak 3 kali, X gerak sekali. Y3, X1. Bagus. Itu je. Jadi X bergerak 1. Okey. X bergerak 1. Sini. Faham? Sebab nak pergi sini. Y bergerak 3. 1, 2, 3. X bergerak 1. Y bergerak 3. 1, 2, 3. X bergerak 1. Y bergerak 3. 1, 2, 3. X bergerak 1. Y bergerak 3. 1, 2, 3. Jadi pelajar, kita ambil pembaris dan kita gariskan yang ini pelajar dan saya dapat jawapan yang sangat tepat. Baik, itulah jawapan kita. Okey. Jadi kalau ada apa nak tanya rakan-rakan guru, mungkin kalau ada apa ruang yang nak tu saya bagi ruang. Sebab saya masa buat di negeri Singapura pun ramai juga cikgu tanya, kalau gini berapa? Macam gini macam mana? Kalau gini macam mana? Tak ada masalah, boleh tanya. Cikgu pun boleh tanya, tak ada masalah Okey. Jadi saya nak sekarang pelajar, semua pelajar buat graf ini. Baik, 1, 2X tambah
Y sama dengan 10. Yang kedua, Y tambah 3X sama dengan 10. Yang ketiga, 5Y tambah 8X sama dengan 64. Dan yang keempat, 4Y tambah 9X sama dengan 81. Baik, inilah soalan, 4 soalan saya tengok. Kalau saya tengok boleh, kita gerak sikit demi sedikit. Oh, dah pukul 4 sekejapnya. Pelajar, kalau ada nak tanya, boleh tanya. Setakat ni faham tak? Faham. Okey, bagus. Faham. Pelajar, kalau masa buat latihan ni awak boleh buka kamera sebab saya nak rakam Boleh buka kamera kalau siapa yang muka macam cantik sikit boleh buka lah kamera. Jangan segan jangan segan. Buka je kamera. Sebab saya rakam ni. Satu Malaysia nampak muka awak Sebab kau buka kamera boleh nampak lah mana pelajar, mana tu Alia Syafiqah, boleh Alia Syafiqah? Alia Syafiqah, boleh faham? Oh, dah banyak nama awak tu saya panggil tak menjawab pun. Kalau saya terpanggil nama cikgu, tak apa cikgu saya minta maaf sebab kita pun bukan kenal sangat. Laila Najwa, boleh faham? Laila Najwa, boleh? Cikgu ke pelajar Laila? Ya. Cikgu ke pelajar? Ya, saya pun tak faham. Tu ada kemungkinan tak gradient dia jadi positif? Ha? Ada kemungkinan tak dia punya gradient jadi positif? Gradient positif kan saya dah tentang yang memulai. Ini yang gradient positif. Kan saya pecah pada 3. Oh, okey. Ha. Okey, dapat. Yang gradient positif yang saya katakan jadikan X sama dengan kosong tadi kan? Okey. Cikgu Ishak. Ya, saya Cikgu Anal Said. Ya, ada soalan dekat komen tu saya bacakan. Cikgu, macam mana jika melibatkan skala yang lain? Contohnya 2 cm kepada 10 unit. Boleh cara yang sama ke? Boleh, tak ada masalah. Tak apa, kita buat yang ni dulu. Saya nak sampai faham yang budak-budak, lepas tu kita buat yang tu. Saya dekat Negeri Sembilan lagi cikgu tanya. Cikgu, kalau skala tak sama, 1 2 cm 1 unit, 1 2 cm 2 unit. Boleh tak? Tak pening nak menjawab. Jangan risau kalau yang skala dia 2 cm 10 unit, semua saya buat. Tak ada masalah, jangan risau. Tapi kita selesaikan dulu yang ini. Baik, kalau ada siapa yang boleh dah buat jawapan boleh masuk ke dalam grup. Y tambah 2X sama dengan 10. Okey, terima kasih. Siapa jawab? Question bank dah habis. Ada soalan. Mat. Biola ini soalan tak nampak sangat lah tulisannya. Sekejap Cikgu, Ya, saya. boleh terangkan tak macam mana nak jawab nombor 3? Okey, awak dah matikan belum? Dah simplify belum? Dah. Apa awak dapat? 5Y per 64 Maksudnya 5Y per 64. tambah 8X per 64 sama dengan 1. Okey, kat mana saya boleh simplify? Nak X. Dekat X tak, dekat Y tak boleh kan? Tak boleh. Dekat X boleh tak? X per berapa? 8. X per 8 sama dengan 1. Maka, apa saya buat? Okey. Si X kita ialah 8. Nampak?
Bagus sebab tu saya kata jangan risau, tanya je. Saya memang pelajar dekat sekolah pun saya tak mahu belajar pun. Tak tahu 2 kali 2 4 saya jawab. Sebab memang kita cikgu, memang tugas kita memang nak tolong pelajar. Kalau tak ada pelajar, cikgu tak ada gaji. Sebab tu saya pegang pada prinsip tu. Kita usaha sampai apa, pelajar faham. Tak apalah terduduk ke apa, penat, sekejap aja. Okey. Lepas tu macam mana pergerakan kita? X sama dengan 4, Y sama dengan 9. Jadi X 4, Y 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, betul? 1, 2, 3, 4 dah tak boleh. Jadi saya dapat 2 titik je lah. Masa saya buat ini je lah. Itu je yang saya dapat. Tak dapat titik lain, sambung je lah. Itulah jawapan kita. Boleh? Boleh cikgu. Boleh, Alhamdulillah. Bagus. Tadi yang bertanya tadi siapa tadi? Boleh? Nama tak dia. Nombor 3 tu. Nombor 3 tu. Boleh ulang lagi sekali tak yang masa dekat draft? Okey. Maksudnya 8 faham? Ya, faham. Okey, sekarang Y bergerak berapa? X bergerak berapa? X 4, Y 9. Ni nombor 4 Saya buat nombor 4 ke nombor berapa? Oh ni, saya silap. Saya buat yang ni kan, patutnya kan? Sorry. Minta maaf pelajar, kali pertama saya buat salah dalam hidup saya. Sekejap. Jadi X bergerak berapa? 5. 5. Y bergerak berapa? 8. 5, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minta maaf pelajar, saya tersilap tadi pelajar Jadi pelajar, graf kita ialah ini dia. Boleh pelajar? Tadi baguslah, ada seorang pelajar dah jawab tadi. Saya dapat siapa tadi Ben, apa dah, huruf B tadi. Bagus, dia jawapan dia sangat cantik. Bagus. Okey, yang bertanya tadi dah boleh faham tak? Boleh. Boleh, bagus. Okey, jadi pertanyaan tadi yang pelajar tanya. Okey, kalau skala dia 10 cm pula. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okey. Baik. Kalau saya buat ini pelajar. Okey. 3X tambah 2Y sama dengan 300. Okeylah, 2X tambah 3Y sama dengan 300. Baik. Pelajar, bagikan dengan berapa? X. Saya dapat apa? 2X bagi 300 tambah 3Y bagi, bagus cikgu, saya rasa saya tak baca dari cikgu telah bacakan, terima kasih. Baik, saya dapat X per 150, Y per 100 sama dengan 1, betul? Betul. Baik, sebab dia ialah kecurangan negatif, maka dia akan tarik itu. Baik, 100 di sini. Betul? 150 ada tak? Tak ada kan? Okey. Sama juga pelajar. Dia akan bergerak, X bergerak berapa banyak? Kalau ikut sini. 3. X bergerak 3, Y bergerak 2. Ikut petak. Jadi X bergerak 3, 1, 2, 3, Y bergerak 2, 1, 2. Sama je. Dia kira petak. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Jadi saya ambil pembaris dan saya garis yang ini. Baik, itu jawapan kita. Okey, yang bertanya tadi boleh faham Boleh buat, tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Faham itu. Very good. Cikgu, Ya, saya. yang Y tu dia mula daripada 100 sebab Y bahagi 100 ke? Y per 100.
Ya, dekat graf tu dia start daripada 100. 100 lah. Jadi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ya, sebab Y bahagi dengan 100 ke? Yes, sebab Y bagi dengan 300. Dapat Y per 100. Oh, okey. Okey. Pelajar, risau juga saya ni. Sebab tajuk ni biasa ramai juga yang tak ajar tajuk ni. Sebab tajuk ni sebenarnya sangat simple Okey, jujur. Tadi siapa? Wendy Wendy, faham tak? Faham cikgu. Betul Jelas Jelas, nak pastikan je. Okey, terima kasih. Wendy sekolah mana Wendy? Usman Awang. Osman Awang dulu sekolah Cikgu Nur Haslina. Cikgu Nur Haslina sekarang dah kata dah tukar. Betul kan? Awak kenal Cikgu Nur Haslina? Tak kenal cikgu. Tak kenal. Mungkin dia dah pindah ke sekolah mana, saya tak ingat. Okey. Okey. Sebelum saya teruskan lagi pelajar, mungkin ada saya... Adik makan duduk. Nak kena ni. Sekejap Okey. Ada siapa yang setakat ni nak bertanya? Ni jujur pelajar Sebab saya tak boleh bergerak kalau awak tak boleh faham. Sebab graf sangat keterlaluan pentingnya. Cikgu, boleh saya tengok graf tadi? Graf yang mana Yang 100 tadi. Ini. Dapat tak? Okay, thank you cikgu. Ya, boleh Fahna? Boleh. Okey, Fahna sekolah mana Fahna? SMK Taman Saintek. Taman Saintek Okey, cantik tu. Okey, bagus. Terima kasih buat banyak pelajar. Pelajar, tolong pelajar. Saya sepenuh hati nak tolong awak pelajar Kalau tak faham tanya. Cikgu kenapa 2 darab 2 4? Saya tolong, jangan risau. Saya akan tolong awak sedaya upaya. Sebab awak insan yang terpilih untuk ikut program saya. Alhamdulillah. Sudah ramai nak ikut dan awak dapat. InsyaAllah. Kalau faham, kerja kita senang. Okey. Sekarang saya nak, ya saya. Cikgu, kalau kita ambil pergerakan X dengan Y tu, daripada yang kita dah bahagi dengan... Mana daripada tempat yang kita tahu. Oh, okey. Ini 100. 150 tadi saya tak tahu. Dia 100 dengan 150 kan? Makan cepat dek. Betul tadi? X kita 150. Iya. Berada. Okey. Siapa tadi? Boleh tak? Amira? Ada nak tanya ke? Nak tanya garisan tu kena wajib hujung ke hujung ke? Dia sebenarnya garisan ni setakat sebab dia ada 3 graf. Yang penting dia nanti saya terang pada. Yang paling penting awak buat garis tak kisah berapa panjang nak buatlah panjang tu. Tak kisah. Dia paling penting sampai seberapa banyak yang boleh. Kalau hujung ke hujung lagi baiklah. Itu maksud saya lah. Yang penting faham tak buat titik-titik ni? Faham. Itu yang penting. Yang penting faham buat titik. Okey. Sekarang saya nak awak semua pelajar nak tengok pelajar macam jawab semua nak. Baik, semua ambil kertas graf. Saya nak buat lukis graf ni dalam satu graf. Pertama, saya nak Y tambah X lebih kecil, bukan, sama dengan 10. Okey. Y tambah 2X sama dengan 10. Dan Y sama dengan 3/2X. Okey, pelajar, saya nak awak buat graf ni dengan skala 2 cm 1 unit setiap paksi. Okey, saya nak pelajar, semua pelajar buat graf ini. Jadi alhamdulillah pelajar, daripada sini pelajar saya nampak saya tak boleh buat laju sangat. Bagus Saya harap tajuk ini kalau tak faham tolong pelajar jangan segan untuk bertanya. Sebab tajuk ini mesti markah penuh. Kosong, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, saya tunggu graf. Okey, graf pertama awak buat apa pelajar? Y per 10 tambah X per 10 sama dengan 1. Betul pelajar? Betul. Jadi Y 10 dengan 10 kasih pelajar. Okey, mana-mana awak nak buat sebab dua-dua ada tak kisah. Mana-mana awak boleh buat. Sorry pelajar, saya tak rakam. Okey. Saya nak 3 graf seperti ini pelajar. Jadi graf pertama Y tambah X 10. Saya bagi dengan 10 saya dapat 10 di sini, 10 di sini pelajar. Baik, berapa banyak dia akan bergerak pelajar? X bergerak berapa banyak? 1. Y juga bergerak 1. Jadi tak kisahlah. Pergi sini. 1, 1. 1, 1. 1, 1. 1, 1. Itu 1. Terus 1. Lagi 1. Gitu 1. Terus lagi. Terus lagi. Baik, ambil pembaris dan garis. Okey. Pelajar, jujur, faham tak? Cikgu boleh repeat tak lagi sekali lepas. Baik, bagi dengan 10 dapat tak? Baik, tolong saya nak awak fokus betul pelajar. Benda ni tak susah sebenarnya Awak hanya perlu bagi dengan 10. Binol, bagi dengan 10 faham tak kenapa bagi 10? Okey. Okey. Dah dapat 10 faham tak? Okey, faham. Okey, cuba tengok pelajar. Akan ubah. Jadi X bergerak 1, Y bergerak 1. Jelas atau tidak? Jelas. Lepas tu dah dapat 1, 1. 1, 1. 1, 1. Faham? Okey, faham. Okey. Yang ni saya buat pelajar. Masih lagi positif. Dia punya kecurangan negatif. Jadi Y per 10 tambah X per 5. Betul? Ya, betul. Baik. Jadi Y kita berapa? 10. X kita berapa? 5. Okey, cuba tengok macam mana nak bergerak. Okey, Benol. X nak gerak berapa kat sini? X nak bergerak berapa banyak? 1. Berapa? 1. 1. Y bergerak berapa? 2. Okey, jangan segan pelajar. Saya tahu bukan masa saya nak tu supaya saya tumpu awak sebab saya tahu awak bertanya. Masa saya suka orang bertanya, saya tanya balik supaya awak faham. Jangan bimbang untuk bertanya Saya cara saya situ Saya memang suka macam itu Pelajar tak faham, saya akan tolong sedaya upaya saya. Okey. Jadi bergerak X1 Y2 daripada sini Mana boleh? X1 Y2. X1 Y2. Betul? X1 Y2. X1 Y2. X1 Y2. Nampak graf awak cantik. Kalau awak boleh buat dengan ini pelajar, graf kita sangat cantik, sangat mudah. Pelajar, yang susah buat graf saja. Yang lain dia sangat simple. Saya akan tolong awak perlahan, insya-Allah pelajar. Okey pelajar. Ini ialah graf positif. Ini graf negatif, betul? Jadi graf positif, graf kita gini, betul? Okey. X kosong. Y berapa? Kosong. Saya dapat di sini. Kan pelajar, ini Y tambah X sama dengan 10. Baik, ini Y tambah 2X sama dengan 10. Sekarang saya nak Y sama 3 per 2X. Jadi bila X kosong, Y kosong, betul? Baik. Ya. Macam mana nak bergerak? X bergerak berapa? 2. Bergerak berapa? 2. Jadi X bergerak 2. Jadi 1, 2. Y bergerak 3. 1, 2, 3. Betul? Betul. X bergerak 2. 1, 2. Y bergerak 1, 2, 3. Betul? X 2. 1, 2. Y 2, 3. Okey pelajar. Saya cantumkan saja pelajar. Dan saya dapat inilah graf kita. Okey pelajar. Susah tak? Tak. Okey. Sekarang pelajar, ini ialah graf Y sama dengan 3.
2x. Very good. Okay. Sekarang saya ubah pelajar. Nak lodikkan kawasan. Okay. Y tambah X lebih kecil atau sama dengan 10. Okey pelajar, beritahu saya pelajar, Y tambah X lebih kecil daripada 10. Baik, ini ialah graf Y tambah X. Okey, betul? Okey, kat mana kawasan kita? Bawah. Saya tandakan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kawasan. Jelas? Jelas. Okey, sekarang saya ambil graf ini Pak Fajar. Saya nak graf yang kedua ialah Y tambah 2X lebih besar daripada 10. Mana graf Y tambah 2X? Ini kan? Ini kan? Lebih besar? Atas atau bawah? Atas. Nah, maksudnya tinggal ini dengan ini saja, betul? Maka yang ini tak mau, padam. Yang ini tak mau, saya padam. So, tinggal 2 saja. Ini dengan ini, betul? Betul. Baik, lepas tu saya nak Y lebih besar daripada 3/2X. Baik, ini Y lebih besar 3/2X. Lebih besar kat mana? Atas. Maka ini saya tanda, betul? Atas. Baik, apa kawasan yang tinggal? Ini. Maka saya lodikkan kawasan saya. Inilah kawasan yang saya nak. Pelajar sangat simple. Ya saya. Ulang balik tak? Tak faham. Okey. Sekarang saya nak Y tambah X. Ini dia. Ini adalah Y tambah X. Faham? Graf Y tambah X. Saya nak lebih kecil. Baik, lebih kecil pelajar atas ke bawah? Bawah. Bawah. Jadi saya dapat 1, 2, 3, 4. Ada 4 kawasan yang berada di bawah. Faham atau tidak? Faham. Okey. Kemudian yang kedua, Y tambah 2X. Ini dia. Saya nak lebih besar daripada 10. Atas, bawah. Lebih besar kat atas ke kat bawah? Atas. Atas. Maka yang ini saya padam. Jelas? Tinggal 1, 2. Jelas atau tidak? Jelas. Baik. Jelas. Y sama dengan 3/2X yang ini. Atas atau bawah? Lebih besar? Atas. Jadi saya ambil yang ini atau yang bawah? Atas. Jadi yang ini saya padam. Dia dapat jawapan yang itu. Itu maksud dia. Siapa tadi? Farhana. Faham tak? Faham cik. Faham. Simple je pelajar. Graf ni jangan buang saya nak gunakan. Simpan graf ini. Okey. Sekarang pelajar saya nak buat graf ini pula pelajar. Okey, tolong buat graf ini pelajar. Baik. 2Y tambah 3X sama dengan 30. Y sama dengan 2X tambah 1. Y sama dengan X. Okey, cuba buat graf ini sekarang. Skala cikgu, skala. Skala sama tadi. Saya pakai 2 cm 1 unit dulu. Semua 2 cm 1 unit dulu. Buat masa ni. Semua 2 cm 1 unit dulu. Buat masa ni. Lihat saya pembusan nanti. Oh, diam-diam lah. X 10. Y 15. Bagus. Bagus, saya suka macam tu. X 10, Y 15. X 10, Y 15 memang tak ada. Macam mana nak bergerak?
X, Y berapa? X berapa? X 2. Y? 3. Very Y good. 3. Jadi X bergerak 2, 1, 2, Y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Tu 2, Ewa 1, 3. Gitu, tu 2, 3. Habis. Maka sambungkan, dapatlah graf ini. Maksudnya cikgu kita tak payah guna hasil dia lagi. Guna yang 2Y tambah 3X tu je. Songkangkan tu. Susahkan tu saja. Sebab kita dapat 10 dengan 15. Kita dapat ini. 2Y. Awak kena buat. Yang ni kena buat. Wajib. Mesti buat. Okey. Awak akan dapat Y per 15. X per 10. 15 tak ada. Oh. Yang ada ialah 10. Ada pada situ baru gerak. Oh, kalau nilai tu tak ada, guna yang 2X dengan 3Y lain. Dia gini, ceritanya gini. Awak dapat tak nilai yang ada? Okey. Dah ada dapat nilai ada. Lepas tu dah dapat satu cukup. Lepas tu gerak. Dapat satu gerak. Dah tak payah fikir lain. Dapat satu gerak. Macam mana nak gerak? Ikut ini. Okey. Okey, boleh. Okey. Jangan risau. Ikut je. Yang penting dapat satu nilai. Okey. Binol, saya nak tengok jawapan awak post dalam grup untuk graf Y sama dengan 2X tambah 1. Salah tak apa, jangan takut. Salah kita betulkan, yang kusut kita lalaikan, yang sakit kita obatkan, yang bermasalah kita selesaikan. Jangan risau, saya tak tolong awak sedaya upaya saya. There we go. Saya tak faham. Apa dia? Yang tak faham yang negatif punya. Negatif yang ni lah. Tak, yang Y equals to 2X plus 1. Baik. Cuba tengok nota saya apa saya bagi kalau graf kita macam ni. Cuba tengok balik semula nota. Dia tak boleh, awak kena tengok nota. Kalau tidak saya terang sampai bila pun awak tak faham. Tengok nota sekarang. Ada tak nota? Y sama 2X tambah 1. Apa nota kita? Pertama kalau saya ada X, langkah pertama apa saya buat kalau bentuk ni? X Baca sama nota. kosong. Kalau X sama 0, Y berapa? 1. Jadi 0, 1 dekat sini. Faham tu? Dah dapat satu nilai, gerak. Dapat saja satu nilai, mesti gerak. Baik. Okey. X bergerak berapa? 1. Y bergerak berapa? 2. Jadi bergerak 1, 2. Jadi 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. So awak ambil turun pelajar dan saya cantumkan pelajar. Baik, saya dapat graf saya seperti ini. Boleh tak? Boleh cikgu. Binol, kena tengok nota betul Binol Tak, saya baru masuk ikut. Oh, padan lah. Lain kali jangan masuk lambat. Rugi tau. 5 minit pertama lambat masuk. Sebab tu saya kata, masuk besok kalau buat program jangan masuk lambat. Ya, actually saya tunggu tapi lupa. Kau ni macam orang tua lah, lupa. Tak apa. Jadi sebenarnya benda ni senang kan Binol? Kalau faham konsep dia. Mesti dapat satu titik. Sebab tu pelajar tolong saya minta lepas ni untuk esok sharp pukul 8 kita mula. Saya rasa kalau pelajar ikut daripada awal dia boleh dapat. Binol, saya bukan marah Binol tapi kita nampak itulah kepentingan kita menepati masa. Betul? Ya juga. Okey, jangan lupa lagi. Roger. Okey, bagus. Okey, yang ketiga. Pelajar, Y sama dengan X. Maksudnya, kalau X kosong, Y berapa? Kosong. Okey. Lepas tu, kita dapat
ini. Betul tak? Betul? Baik, saya tarik yang ini pelajar. Maka itulah graf kita. Sangat simple, sangat mudah. Baik, kalau nak lurikan kawasan pun saya rasa tak ada masalah. Kalau saya bagi ini pelajar. 2Y, okey, kita mulakan pelajar, kita lurikkan kawasan sekarang saya terangkan pelajar satu persatu. Baik, 2Y tambah 3X lebih kecil daripada 30. Y lebih kecil daripada 2X tambah 1. Y lebih besar atau sama dengan X. Okey, kita mulakan pelajar. Baik, ini ialah 2Y tambah 3X sama dengan 30. Baik, ini ialah Y sama dengan 2X tambah 1. Baik, Y sama dengan X. Okey, saya mulakan pelajar. Kita ambil yang ini pelajar. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil berada di mana? Bawah. 1, 2, 3. Jelas atau tidak? Jelas. Okey, bagus. Sekarang Y sama dengan 2X tambah 1 yang ini. Sekarang lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Ada di mana? Bawah. Buang yang ini. Tinggal 2. Betul? Betul. Okey, Y sama dengan X. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Mana? Atas. Tengah-tengah. Yang ini saya buang, betul? Betul. Maka jawapan kita yang tinggal ialah yang ini. Saya lurikkan kawasan ini. Jelas cikgu. Very good. Saya suka jadi pelajar. Saya tak mahu pelajar. Selagi awak tak faham yang ni pelajar, beralih buang masa je. Sebab tu saya kata, bila orang kata, cikgu sampai dia pelajar. Lepas ni pelajar, kita akan buat bentuk yang sekejap sangat dan 4,5 pelajar. Okey. Saya nak sekarang pelajar. Dengan skala masih lagi 2 cm, saya nak 1 unit setiap paksi. Okey pelajar. Sekarang saya nak, ni baru terus soalan. Y lebih kecil daripada 2X tambah 1. Y lebih besar daripada 1/4X tambah 1. 2Y tambah 3X lebih kecil atau sama dengan 30. Okey pelajar. Sekarang pelajar, saya nak awak lukis ini dengan tepat. Saya bagi awak lukis dan lurik dalam masa kurang daripada 5 minit daripada sekarang. Okey. Rakan-rakan guru, kalau ada apa-apa yang nak dikomen, sebab cikgu lebih faham pelajar cikgu daripada saya. Kalau cikgu rasa saya buat laju sangat, cikgu jangan segan untuk komen cikgu. Sebab kita buat ini memang nak tolong pelajar dan kita nak bagi cikgu teknik bagaimana nak buat graf dengan mudah. Sebab biasa yang menjadi duri dalam lagi ialah melukis graf. Kalau boleh lukis graf pelajar, rakan guru, lepas ni semua senang. Baik, kalau ada siapa nak bertanya, boleh bertanya sekarang. Cikgu kalau ada apa nak komen, saya tak ada rasa apa kecil hati kalau cikgu nak komen. Tak ada masalah. Dah tadi ayah. Tak ada cikgu ada nak cakap apa-apa? Cikgu Samri, ada cikgu Samri? Rakan saya. Oh, guna sama. Ada. Boleh susah tak cikgu Samri rasa cara ni? Lagi sangat senang kan, buat graf sangat senang kan? tak payah kalkulator boleh. Yes, very good. Sangat bagus. Bagus cikgu. Sebab tu dah cikgu, untuk yang siapa yang 16 hari bulan siapa tak masuk rugi. Sebab saya akan bagi teknik yang paling simple. Tak payah tengok soalan, tengok gambar aja aja. 3 mata solution of triangle boleh buat dengan mudah. Jadi saya harap siapa orang yang sama lah kalau orang lain kita buat grup lain lah, cikgu Suhi kita yang 16 bulan tu orang yang sama lah kalau boleh. Boleh, ada yang boleh. Saya nak tanya. Siapa? Saya Cikgu Akila. Cikgu Akila. Daripada Cikgu Akila sekolah mana Cikgu Akila?
Bukit Tungku Putra. Okey, apa dia cikgu? Persamaan ruangan chat ni, kenapa dia tak boleh? Siap cikgu, saya offkan dulu sebab banyak sangat suara ni. Okey, Cikgu Akila boleh cakap semula Cikgu Akila? Buka mic semula Cikgu Akila. Cikgu Akila? Cikgu Akila dah cakap belum? Sebab saya rasa Cikgu Akila onkan suara mic Cikgu Akila. Okey. Saya on dah. Okey. Dalam Apa dia? ruangan chat tu, saya ada tulis 2x tambah 7y sama dengan 33. Yang tu kan kita tak boleh nak simplify kan, dah kena ada fraction. So macam mana kalau yang jenis macam tu? 2x tambah 7y sama dengan 33. 2x tambah 7y Sama dengan 33. Okey, itu aja cerita kemudian. Kita biasanya memang boleh. Biasa boleh. Biasa memang boleh. Nanti terangkan dah. Apa soalannya? 2x tambah? 2x tambah 7y sama dengan 33. Sama dengan 33. Okey. Terima kasih. Apa dia? Cikgu, kalau nak tulis persamaan garisan tu dekat kertas graf, Buat bersamaan, bukan lebih kecil lebih besar. sama dengan Tak buat bersamaan je. Maksudnya buat macam ni. Y tambah X sama dengan 10, tak ada lebih kecil lebih besar. Okey. Okey, dah dapat? Okey, graf dia akan jadi seperti, saya rasa saya macam dah buat graf ni tadi. Ini kan graf dia? Tak silap saya. Okey. Pelajar, ini graf dia. Ini graf dia. Okey, jadi kita lorikkan kawasan ni kan? Betul? Betul. Okey, bagus. Okey. Tahniah pelajar. Okey pelajar, sekarang saya nak mulakan pelajar Baik, tadi untuk pertanyaan bagus cikgu apa dia tanya cikgu apa dia yang tanya dia? Tentang soalan kalau 2x tambah 7y
sama dengan 33. Okey. Untuk malam cikgu saya dah bagi betul ni pada ketua, ada salah seorang kawan saya ketua pasukan Semua soalan kita buat mesti ada satu nilai yang boleh dapat. Yang boleh dapat sama ada dia kena pada pasti X atau kena pada Y. Setakat ni belum ada lagi soalan yang tergantung masih pasti X tak jejak, pasti Y tak jejak. Dia macam putih anak lah, tergantung. Setakat ni tak ada. Tapi kalau nak jumpa juga soalan ni pelajar, cikgu, dia sangat simple. Sebab kita akan kena cuba je lah. Sebab kalau ini genap, senang je. Kita kena pastikan bahawa ini ganjil, maka ini mesti ganjil. Kita boleh ambil Y kita 2. Baik, kalau Y sama dengan 2. Okey. Apa kita dapat? X berapa? Kalau Y 2. Jadi 2X, sebab dia ganjil, senang je. Jadi kalau ini ganjil, ini mesti ganjil. Jadi kita ambil Y sama dengan 3. Jadi 2X tambah 21 sama dengan 33. 2X sama dengan 12. Maka X sama dengan 6. Sebab cikgu tanya benda yang apa, biasanya memang tak keluar bentuk macam ni lah. Biasanya dia akan keluar bentuk yang apa, salah satu mesti boleh dapat nilai. Salah satu mesti boleh dapat nilai. Cikgu boleh tengok soalan lepas. Baik, kalau soalan macam ni masih ceritanya simple je. Oleh sebab ini ialah genap, maka ini mesti ganjil, ini mesti ganjil. Maka kalau saya ambil 1 tak dapat, ambil 2 kali ambil 3. Saya dapat X 6. Jadi kedudukan kita ialah X 6, Y 3. Maka saya tandakan 6, 3. 6, 3. Lepas tu X akan bergerak sebanyak 7, Y akan bergerak sebanyak 2. Dia macam biasa, dia akan bergerak ini. X bergerak 7, Y bergerak 2. Tapi insyaAllah cikgu soalan ni memang dia akan kena. Jadi nanti itu cikgu itu nanti kalau kita ada program dengan cikgu, itu saya terangkan lah. Sebab ini kita buat benda yang yang pelajar-pelajar yang senang dapat lah. Yang memang bentuk SPM sebenar. InsyaAllah. Terima kasih cikgu atas respon tu. Okey. Baik. Tengok soalan ini. Baik, pertama sekali pelajar, saya nak awak tandakan semua titik-titik di sini pelajar. Okey, semua tandakan pelajar. Berapa nilai kat sini? Koordinat sini berapa? 8? Very good. 8, 3. Sini? 4, 9. Sini? 1. 1. Okey. Baik, pelajar. Sekarang saya mulakan pelajar Baik. Kita mulakan pelajar. Soalan saya. Cari nilai 1 maksimum X, 2 minimum X, 3 maksimum Y, 4 minimum Y. Okey, pelajar. Jadi ingat untuk SPM setakat ini semua soalan kalau dibagi persamaan mesti ada satu yang kena. Dia tak boleh dua-dua tak kena. Sebab itu akan setakat ini lagi saya jumpa lah. Tapi saya akan cuba carilah bentuk-bentuk tu insya-Allah Okey. Saya teruskan lagi pelajar. Ambil perhatian. Apa maksud nilai maksimum X? Masih X kita ialah ini pelajar. Ini ialah pasti X. Jadi maksimum X ialah nilai X yang paling kiri. Yang ada dalam kawasan Blue. Siapakah nilai X yang berada paling kiri? 8. Jadi maksimum X ialah 8. Very good. Kita ambil nilai integer, saya tak mahu nilai yang bukan integer. Okey. Soalan yang kedua. Cari nilai minimum X. Cari nilai yang paling kiri. Nilai paling kiri. Minimum X ialah 0. Bagus. Very good. Okey, maksimum Y. Y ialah pasti menegak. Dari yang paling atas berapa? 9. 9. Bagus.
Maksud ini yang paling kanan sebab pasti X dia begitu. Ini pasti X. Jadi maksimum yang paling kanan, minimum yang paling kiri. Okey, bagus. Okey, jadi maksimum paling kanan ialah 8, paling kiri ialah 0. Bagus. Y ialah pasti atas bawah. Jadi ini ialah maksimum, ini ialah minimum. Faham tak? Faham. Baik, siapa yang paling atas? 9. 9. Jadi maksimum ialah 9. Siapa paling bawah? Itu dia pelajar. Okey, cantik pelajar. Saya rasa sangat bagus kat sini. Jadi ingat pelajar saya kembang sikit-sikit. Jujur pelajar. Saya tak mau terkejar-kejar pelajar. Nampak pelajar? Kalau betul belajar pelajar, rasa sekejap bagi pelajar. Dah lagi 20 minit habis masa. Baik, sekarang saya uji, saya nak tanya betul pelajar. Awak boleh tak lukis graf dengan elok macam ni? Boleh. Boleh. Okey. Saya yakin kalau ini boleh pelajar, esok tinggal mencari kertas sama je pelajar, insya-Allah markah penuh. 10 markah akan dapat. Yang paling penting saya nak ajar ini dulu pelajar. Baik, faham yang ini pelajar? Apa maksud kalau nak maksimum X, dia maksud X paling kanan. Sebab X bergerak kiri kanan. Dari paling besar ialah sebelah kanan, paling kecil sebelah kiri. Baik, maksimum Y dia gerak atas bawah. Dia yang paling atas ialah maksimum, paling bawah ialah minimum. Ambil nilai integer saja sebab biasanya soalan kita nak nilai integer. Okey pelajar. Sekarang pelajar, semua pelajar. Baik, jika Y sama dengan 6, cari nilai maksimum dan minimum Y. Okey pelajar. Ataupun soalan ini boleh tulis. Okey. Jika Y sama dengan 6, cari julat julat nilai X. Soalannya sama pelajar. Sekejap pelajar saya ambil pen lain sekejap. Okey. Pelajar, saya kembangkan sikit-sikit pelajar. Apa maksud jika sama dengan 6? Beritahu saya. Potong paksi apa? Potong paksi Y. Y 6 yang saya pelajar. Baik, ini Y adalah 6. Betul? Baik, saya gariskan pelajar. Baik, ini adalah Y sama dengan 6 pelajar. Saya gariskan Y sama dengan 6. Okey. Maksimum ialah yang sebelah kanan sekali. Minimum yang sebelah kiri dan saya ambil nilai integer. Baik, ini garis dia pelajar. Awak dah buat belum garis ni? Tolong buat garis Y sama 6 sekarang pelajar. Semua pelajar buat garis Y sama dengan 6. Tolong pelajar pastikan pelajar tajuk besok semua pelajar dapat markah penuh. Kalau boleh lukis graf, confirm besok markah penuh. Okey. Buat garis putih-putih saja. Okey. Nilai integer yang paling kanan. Nilai apa dapat? 6. 6. Maka maksimum X adalah 6. Baik, nilai integer paling kiri. Berapa? Saya nak nilai integer je. Saya nak nilai integer, tidak mahu perpuluhan. 3. 3. Okey, sekejap pelajar, ada hand saya pun siap. Maaf sekejap sekejap pelajar.
Pelajar, terima kasih pelajar. Maksud pelajar, kita nak nilai integer. Saya tak mau nilai yang bukan integer. Nanti saya telah banyak pelajar sampai betul-betul sangat susah semua saya terang. Baik, jadi nilai X kita ialah 6. Minimum kita ialah 3. Sebab 2 pada lebih ini adalah bukan integer. Kita ambil nilai integer. Jelas atau tidak? Jelas. Okey, bagus. Terima kasih pelajar. Baik. Ya. Kuat sikit saya terdengar. Kuat sikit. Yang garisan Y sama dengan 6 tu. Dia kena 2.5 kan. Nilai minimum tu kita ambil 3. Ya, kita ambil nilai integer. Saya nak nilai integer. Kan saya kata, saya nak nilai integer. Nilai integer. Saya nak nilai integer Apa dia? Kalau kita ambil nilai dia 2, saya kata dia dalam kawasan ini. Ni dalam kawasan dalam kawasan belurik. 2 ni dalam kawasan belurik tak? Tak, dia nak dalam kawasan belurik. Jawapan dia mesti dalam kawasan belurik. Okey. Bagus juga sebab kita lupa, ramai yang tak belajar lupa tajuk ni Okey. Baik. Ataupun pelajar itu bentuk SPM Cari nilai maksimum minimum ataupun jika Y sama dengan 6, cari julat nilai X. Maksudnya X akan berada di antara nilai maksimum ialah 6, nilai minimum adalah 3. Boleh buat dalam bentuk ini kalau dia nak cari julat nilai X. Dia hanya ada 2 bentuk soalan. Kalau julat, ini dia. Kalau maksimum, 6, minimum 3. Kalau julat ada maksimum, ada minimum. Kalau julat, kiri minimum, tulislah supaya ingat. Kanan maksimum. Itu maksud dia. Okey. Pelajar. Baik. Cari nilai maksimum dan minimum Y jika X sama dengan 3. Okey pelajar, buat ataupun cari julat. Kalau julat, masih sini ialah nilai minimum, sini ialah nilai maksimum. Okey pelajar, gariskan garisan X sama dengan 3 pelajar. Baik, ini X sama dengan 3. Okey. Sekarang kita ada 2 nilai. Ini dengan bawah, betul? Betul? Betul. Okey. Berapakah nilai paling atas yang integer dalam kawasan belurik? Siapa dah buat berapa? 7. Bagus. Jadi Y maksimum ialah 7. Berapakah Y minimum kita? 2. Berarti kita ada 1 poin lebih, betul? Tapi nak ini integer maka jawapan kita ialah 2. Maka kalau buat ini pelajar, sini ialah 2, sini ialah 7. Pelajar tolong ambil perhatian benda ni pelajar. Saya nak faham tu pelajar. Sikit-sikit kita belajar. Okey. Boleh pelajar? Boleh. Baik. Boleh. Cari julat. Sekarang saya nak jawapan awak Cari julat nilai X jika Y sama dengan 5. Ingat, bila julat dia mesti ada minimum, dia mesti ada maksimum dan saya nak nilai integer pelajar. Pelajar saya minta maaf kalau saya buat terlampau laju, tolong beritahu Sebab saya rasa bersalah kalau awak tak faham. Saya cuba sedaya upaya saya untuk bantu awak. Sebab sebelum PC ni saya nak curahkan semua ilmu yang saya ada pada guru-guru. Seperti Cikgu Suri, kita buat dengan cikgu-cikgu Negeri Johor, saya boleh bagi apa saja tajuk yang nak. Cikgu Suri Okey. Cikgu. Ya saya.
Simbol dia tu kalau tak sama dengan? Dia sebab dia kena. Bila kena ada sama dengan. Okey. Bukan salah, tak betul Okey, apa jawapan kita yang pertama? Maksimum 6. Maksimum 6. Sebenarnya dia 6 poin lebih kan? 6. Minimum berapa? 2. Minimum 2. Bagus. Okey pelajar. Cantik. Sekarang cari nilai maksimum. Okey pelajar. Saya hendak 2x tambah 3y. Ini yang kita akan belajar pelajar Ini saya terang perlahan, kalau tak apa saya tanya Cari nilai maksimum 2x tambah 3y. Baik, cara yang mudah ialah awak ganti nilai. Masukkan nilai 01. Baik, x sama dengan 0, y sama dengan 1. Jadi kita dapat 2 darab 0 tambah 3 darab 1, saya dapat 3. Lepas tu gantikan x sama dengan 8, y sama dengan 3. Sebab titik 83. Jadi saya dapat 2 darab 8 tambah 3 darab 3. Saya dapat 25. Satu lagi x sama dengan 4, y sama dengan 9. Jadi 2 darab 4 tambah 3 darab 9. Saya dapat 27 dengan 8, kita dapat 37. Maka inilah nilai maksimum. Baik, itu cara pertama. Cara ini mudah kalau semua adalah integer. Tapi kalau jawapan ini bukan integer, dia akan jadi sangat susah. So saya galak begini pelajar. Cara dia senang je pelajar. Dengar baik-baik pelajar. Saya nak faham betul-betul. Sebab dia nak uji. Dia yang paling penting dapat periksa ialah nak dapat titik, bukan nak tengok garis apa. Nak dapat titik apa. Itu markah dia. Okey pelajar. Bagaimana saya nak buat 2x tambah 3y? Cara dia sangat simple je pelajar. Songsangkan. X berapa? 3. Y berapa? 2. Baik, X 3, Y 2. Y 2. Ini betul? X 3, Y 2. Faham tu? Senang aja. Senang sangat. So saya buat garis ini. Buat garis betul-betul pelajar. Senang sangat pelajar. Ini teknik paling baru, terkini. Awak orang pertama dapat teknik ini. Sebenarnya saya pakai cara lain. Grup ini grup yang pertama dapat cara ini, kaedah ini. Okey, maksudnya awak hanya pusingkan saja sini 2, sini 3. Baik, sekarang pelajar awak ambil pembaris pelajar. Pembaris, tahu tak ini pembaris saya, ini namanya pembaris. Tolak. Awak tolak betul-betul sampai awak jumpa titik paling akhir. Siapakah titik paling akhir yang awak jumpa dalam kawasan pelurit? 49. Maka titik maksimum adalah 49. Gantikan 2 darab 4 tambah 3 darab 9. Saya dapat 8 darab 7, itu 35. Itu cara yang sangat simple. Confirm betul. Baik. Kalau saya hendak 2y tambah 4x. Bagaimana nak buat pelajar? Terbalikkan. Sebelum awak terbalikkan, boleh tak saya kecilkan? Boleh. Jadi y tambah 2x. Jadi macam mana saya buat pelajar? Paksi y berapa? 2. Paksi y 2. Bagus. Paksi x 1. Bagus. Baik, cuba gerakkan pelajar. Baik, gerakkan pelajar. Apakah titik paling akhir saya jumpa pelajar? Saya gerak Apa titik akhir paling akhir saya jumpa pelajar? 83. Very good. Maka koordinat kita ialah 83. Maka 2 mesti pakai yang ni mesti pakai yang ini. Y kita ialah 3, 2 darab 3
tambah 4 darab 8. Saya dapat 32 tambah 6, 38. Cuba masukkan nilai konstanta jelas. Okey, cuba masuk 49. Betul tak? 2y tambah 4x, kita masukkan 49. 2 darab 9 tambah 4 darab 4. 18 tambah 16, 34. Masih lagi kecil. Jadi betul lah inilah titik maksimum. Ini adalah titik maksimum. Pelajar, faham tak pelajar? Faham. Pelajar tolong pelajar untuk maklumat rakan guru ini adalah teknik pertama saya bagi pada pelajar. Selama ni saya tak pakai ini. Selama ni saya pakai gandaan sempurna terkecil. Dia akan dapat benda yang sama. Jadi untuk pelajar lepas, sebab dia markah dia nak dapat titik maksimum, titik minimum, itu je markah dia. Simple je. Okey, pelajar. Ataupun kita main cuba-cuba. Itu je. Tapi yang saya risau, kalau ini bukan integer. Itu kita akan belajar esok. Pelajar. Jujur pelajar. Setakat ni boleh faham tak pelajar? Boleh. Boleh cikgu. Alhamdulillah. 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 Seronok pelajar. Saya rasa cukup seronok. Pelajar, jujur Pertama, boleh tak lukis graf? Boleh. Masih itu dah cantik. Boleh. Kedua, maksimum minimum dah faham belum? Faham. Fungsi objektif faham tak cara nak cari graf dia? Faham. So awak hanya gerak ikut ni pelajar, gerak ikut ni pelajar. Tolak sikit je, tolak sampai jumpa titik akhir. Faham tak? Itulah kalau maksimum, itu dia. Okey, faham tak situ? Faham. Nanti esok awak nak cari ini pelajar. Awak nak cari kesamaan ini pelajar. Dapat kesamaan ini pelajar, confirm markah penuh. Sebab masalah nak cari persamaan ini pelajar. Okey pelajar, kita ada 10 minit. Saya tak nak buang masa Kita buat satu lagi pelajar Saya nak semua pelajar buat graf ini. Y tambah X lebih kecil daripada 10. Y tambah 2X lebih besar daripada 10. Y sama lebih besar daripada 2/3X. Okey pelajar. Tolong buat graf ini pelajar. Dan saya nak ajar awak cara mudah untuk buat soalan ini pelajar. Okey. Ini susah. Ini susah. Sangat susah. Saya akan terangkan. Jangan risau. Saya akan terangkan sedaya upaya saya. Yang paling penting awak buat graf dulu pelajar. Rakan dulu kalau ada apa komen jangan senyap tolong cakap je. Kalau rasa cikgu saya ada cara yang bagus, bagi je. Sebab saya masa buat program ada pelajar, ada cikgu kata, cikgu kalau saya buat cara ni boleh tak? Saya bagi, tak apa. Sekarang pelajar boleh pilih cara mana yang dia nak. Saya tak ada masalah. Sebab saya mengajar kelas-kelas yang berbelakang Dan alhamdulillah tahun ni saya rasa putusannya sangat memberangsangkan lah Okey. Dah dapat graf pelajar? Siapa dapat, nanti saya nak tunjukkan graf. Saya akan loadingkan kawasan dia. Okey pelajar, saya dapat graf ini. Betul pelajar? Kalau siapa dah dapat beritahu saya, betul? Y tambah X sama dengan 10. Betul. Very good. Siapa yang dapat masih cepat, sangat bagus. Tak sampai 1 sampai 2 minit pun dapat. Okey pelajar. Senang tak yang ni? Boleh dapat tak? Okey. Sekarang yang ini integer ke bukan? Integer. Berapa jawapan kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berapa? 6 berapa pelajar? 4. Okey, 6, 4. Baik, sini integer ke bukan? Integer. 0, 10. Ini integer ke bukan?
Bukan. Okey, pelajar. Semua saya minta sekarang pelajar. Tolong. Untuk memudahkan kejawab. Saya nak jawapan kita mesti dalam integer Saya nak awak tandakan semua integer yang ada dalam kawasan ini pelajar. Tak banyak. Cuba cari. Tandakan semua integer yang berada dalam kawasan ini. Saya tandakan pelajar semua integer. Termasuk dekat paksi yang ini pelajar Semua saya tandakan pelajar. Tolong pelajar, ini cara mudah pelajar supaya awak dapat jawapan yang tepat nanti pelajar Okey, saya dah tandakan semua integer. Boleh pelajar? Dapat tak? Boleh. Dapat. Kenapa saya buat ini pelajar? Supaya kita nak jawapan kita dalam integer. Tolong, ini teknik yang sangat simple. Awak ikut, awak dapat. Saya bersyukur saya boleh dapat sampai di pelajar. Okey. Baik. Sekarang saya nak cari nilai minimum. 3y tambah 2x. Cari nilai minimum 3y tambah 2x pelajar. Boleh ketikkan lagi tak? Boleh. Beritahu saya pelajar, macam mana saya buat? X berapa? 3, Y 2. Okey pelajar. Sekarang pelajar, awak dah buat ini? Semua dah buat kan? Baik. Cuba awak gerakkan titik dalam ni pelajar. Titik apa yang bermula awak jumpa? Yang integer yang awak tanda titik-titik dalam ni pelajar. Apakah titik yang bermula awak jumpa? 3, 4. 4, 3. Tanya. Pelajar, inilah pelajar teknik yang paling sukar. Kalau bukan itu, inilah paling sukar nak jawab. Rupanya, kalau awak ikut langkah yang saya bagi, korek hidung boleh jawab. Sangat senang. Maksudnya awak buat ini pelajar, awak gerakkan sampai awak jumpa titik integer yang pertama yang jumpa pelajar, saya jumpa yang ini pelajar. Ini dia saya jumpa, iaitu 4, 3. Inilah nilai minimum. Jadi 3 darab y iaitu 3, x kita ialah 4, maka dapat 9 tambah 8, 17. Itulah nilai minimum kita. Pelajar, awak dapat teknik yang paling baru yang saya reka. Teknik yang paling baru hari ini. Biasa teknik baru awak akan belajar dengan cara yang sangat berkat. Jadi pelajar, sekarang pukul 5. Okey, pelajar. Jadi saya buang spotlight ni. Saya bagi ruang untuk siapa saja untuk bercakap. Dan kalau bercakap boleh buka muka sebab saya ni maksudnya sekarang saya rakam ni. Siapa bercakap muka dia ada kat depan. Baik, saya bagi ruang untuk pelajar-pelajar siapa yang nak bercakap. Apa saya cakap mungkin nak cakap cikgu laju sangat ke apa, boleh beritahu sekarang. Supaya besok saya boleh betulkan. Cikgu Ishan nak tanya. Okey, saya Cikgu Sadisah Ya saya. Ya. Apa ni saya tengok tadi semua skala sama kan? Tapi kalau skala macam mana? Contohnya besok, paksi 5. Saya tahu. Besok kita buat. Oh tu besok Kita buat yang senang-senang dulu supaya pelajar nampak. Sebab saya nampak sekarang kita tak nak bagi pelajar yang susah dulu. Kita bagi pelajar boleh dapat semua dahulu. Besok saya bagi skala yang tidak sama. Tapi biasa kalau SPM skala dia semua sama. Tapi saya bagi juga besok untuk skala tak sama. Terima kasih Cikgu Sanisa. Baik, siapa lagi nak cakap? Pelajar, saya bagi ruang untuk bercakap. Kau boleh buka muka. Jangan segan. Pelajar, jangan segan lah, cakap je. Sebelum saya serahkan mungkin pada Cikgu Suhri ke apa. Ada pelajar nak bercakap? Okey, awak boleh faham tak apa yang saya ajar ini? Boleh faham. Boleh faham, betul faham? Betul. Confirm. Faham Pelajar, ini teknik ni tak ada kat mana-mana buku Ni teknik saya reka sini untuk pelajar-pelajar saya yang pelajar yang lemah. Dan memang pelajar boleh jawab soal ni pelajar. Saya uji tahun lepas, tapi tahun lepas cara saya agak sukar sikit. Hari ni saya dapat cara yang cukup simple. Dan pelajar saya rasa majoriti dapat markah penuh untuk tajuk ini. Sangat simple. Sekarang besok tinggal cari persamaan aja. Okey, Cikgu Hairul Nizam ada lagi tak? Cikgu Hairul Nizam? Pegawai tuan ada lagi tak? Cik Hairul Nizam? Ada di sini, Tuan Haji. Buka lah muka sikit.
Semua takut nak buka muka ni, risau betul lah. Saya pun buka muka saya. Okey, saya pun buka muka saya sekarang. Okey. Kita bagi ruang pada rakan-rakan dulu. Cikgu ada nak apa, nak komen apa-apa boleh. Saya tak ada masalah untuk cikgu komen supaya kita boleh perbaiki untuk esok. Ada tak rakan-rakan guru? Saya mengalu-alukan komen daripada. Betul. Jangan segan lah. Jangan takut. Kalau kata mudah. Kalau kata susah, cikgu saya ada cara 5. Tak ada masalah. Sebab kita lebih berkongsi ilmu. Saya mengalukan malas daripada saya perlu benda tu. Kalau tak boleh sampaikan daripada saya, sampaikan kepada ahli KPMP di daerah masing-masing untuk mereka sampaikan kepada saya. Dan mungkin ini sebagai salah satu penanda arah selepas ni apa yang patut kita lakukan untuk negeri Johor. Yes. Cikgu Samri, rakan kita nak dengar Cikgu Samri. Lama tak dengar. Cikgu Samri, buka lah muka. Lama tak jumpa ni. Tak buka muka Cikgu Samri takut ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Saya salah seorang cikgu yang ikut cara cikgu yang menggunakan faktus punya tu. Tapi bila saya nak terangkan kat pelajar, dia jadi macam tak sampai. Sebab mungkin saya pun tak berapa kuasai. Tetapi yang cara ini sebenarnya jauh lebih mudah daripada cara yang sebelum ni. Alhamdulillah. Cikgu Salina Terima kasih. Ini cikgu ni memang bagus lah. Ini memang selalu ikut pergi saya dan tahun lepas pelajar dia putusannya sangat cemerlang. Antara yang cemerlang dekat kota tinggi. Satu sebab sikapnya bagus. Dia hantar anak murid dia pun ikut program kita. Bukan kata saya saya tolong, tapi dia keseimbangan sangat bagus dan dia antara keputusan yang terbaik di kota tinggi lah. Cikgu Salina, Sekolah Menengah Agama Bandar Penawar. Terima kasih. Sebab tu kita bukan nak cerita kita pandai. Saya bagi teknik, kalau cikgu tak ada kesinambungan, tak pergi mana-mana pun. Terima kasih Cikgu Salina. Ada lagi tak? Tak, saya akan surah pada Tuan pegawai matematik kita, Encik Harun Nizam, kalau ada apa-apa. Besok tolong besok. Tadi siapa tadi yang terlambat sikit rugi kan? Lambat 5 minit je, lupa dah semua. So besok tepat pukul 8 kita mula. InsyaAllah. Okey Cik, saya serahkan pada Cik Suri atau Cik Harun Nizam. Okey, terima kasih lah kepada Cikgu Nizam. Saya rasa saya serahkan kepada Cikgu Nizam sebab saya terpaksa ada urusan lain. Saya tinggalkan dulu. Kita jumpa lagi pada esok pukul 8 pagi. InsyaAllah. On time. Okey, terima kasih Cikgu Suri. Terima kasih juga kepada Tuan Haji Nur Risa selaku penceramah kita pada hari ini. Terima kasih kepada rakan-rakan guru di seluruh negeri Johor, guru mata bahan yang saya cukup dedikasi membimbing anak murid kita terutamanya calon-calon SPM 2021 untuk mata pelajaran tambahan seluruh negeri Johor. Terima kasih anak-anak semua atas kebersamaan dan jangan lupa esok kita akan menyambung perjuangan kita bermula jam 8 pagi seperti mana yang disampaikan oleh Cikgu Nurisa tadi. Pastikan anda semua berada di dalam talian lebih awal lah sebab kita akan mulakan tepat masa insyaAllah. Okay. Jadi penyertaan anda semua saya akan uruskan untuk memberikan sijil penyertaan dengan syarat anda mengikuti bagi ketiga-tiga siri yang akan kita jalankan. Okay. So itu sahaja pesanan daripada saya. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nurisa. Terima kasih rakan-rakan guru PPMP, rakan-rakan guru tambahan dan terima kasih semua anak-anak. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.